Saudara, kita ke perkembangan dari Sarawak Bumi ke Nyalang. Antara tumpuan hari ini, penubuhan kursi Syekh Uthman Sarawak iaitu Ulama Ulung Negeri ini oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak. Vanessa teruskan dengan perinciannya. Ya Nurul, penubuhan kursi Syekh Uthman Sarawak iaitu Ulama Ulung Negeri ini oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dengan kerjasama Majlis Islam Sarawak MIS adalah antara kaedah tuntas yang digerakkan oleh Kerajaan Negeri dan MIS dalam menyokong prakarsa ke arah penguasaan ilmu pengetahuan. Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg menjelaskan ia selaras dengan peranan Syekh Uthman Sarawak yang mengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dengan memperkasa dan memberi tumpuan terhadap ilmu terkini bagi mencipta teknologi, inovasi dan pembangunan insan dalam kerangka pembangunan semasa tamadun digital. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya sempena Majlis Penyerahan Memorandum Perjanjian MOU penubuhan kursi Syekh Uthman Sarawak di antara UKM dan MIS di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching hari ini. Jelasnya lagi, Sarawak merupakan komponen terpenting dalam pembinaan negara Malaysia selain Semenanjung Tanah Melayu dan Sabah. Justru jaringan dan pengukuhan bersama sebuah pusat pengajian tinggi awam seperti UKM diharap dapat melestarikan konsep pembangunan menyeluruh serta bersepadu sekaligus merentasi konsep pembangunan idea dan perkongsian pintar. Ujarnya, kursi tersebut dicetuskan melalui resolusi Nadwah Ulama Nusantara kali ke-8 yang dianjurkan di Kuching pada 2018 lepas dan ia antara prakarsa penting kerajaan negeri bagi meneroka bidang penyelidikan baharu selain dapat memacu agenda pemerkasaan sosioekonomi masyarakat Islam. Datuk Patinggi Abang Johari yakin dengan peruntukan sebanyak RM5 juta dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh UKM bagi mencapai objektif yang telah digariskan dalam penubuhan kursi berkenaan. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan MOU penubuhan kursi antara UKM iaitu Naib Chancellor UKM Profesor Datuk Dr. Muhammad Ikhwan Toriman dan yang di-Pertua MIS Datuk Misnu Taha. Dalam perkembangan berlainan, Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari hari ini menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Finland ke Malaysia, His Excellency Sami Leno dan Ketua Pejabat Konsular Jepun untuk Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan, Kako Shiho di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya Kuching. Kunjungan berkenaan antara lain membincangkan beberapa bentuk kerjasama dengan dua buah negara itu. Sementara itu, Sarawak sedang giat berunding untuk membeli ubat antivirus Molnupiravir bagi rawatan COVID-19 di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, usaha ini adalah sebagai tambahan sumbangan yang diharapkan daripada Kerajaan Persekutuan. Menurut beliau, ubat antivirus tersebut kini tersedia dan Sarawak sedang berusaha untuk mendapatkannya. Tambahnya, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin pada Oktober lepas memberitahu Malaysia telah menandatangani perjanjian dengan Merck Sharp & Dohme MSD untuk membeli 150,000 pakej rawatan lengkap Molnupiravir. Kajian yang dijalankan oleh firma MSD menunjukkan ubat berkenaan mampu mengurangkan 50% kemasukan ke hospital dan ia juga berkesan terhadap varian COVID-19 yang lebih mudah berjangkit termasuk Gamma, Delta dan Mu. Ubat tersebut tidak mencegah jangkitan dan hanya bermanfaat untuk orang yang telah dijangkiti oleh COVID-19. Datuk Ahmad Douglas menyatakan demikian pada majlis penyerahan cek bernilai RM500,000 daripada Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain Unifor kepada St. Thomas Cathedral di Kuching hari ini. Dalam pada itu, beliau juga berkata kerajaan amat berterima kasih dengan peranan yang dimainkan oleh pihak gereja dan rumah ibadat lain dalam membantu memerangi penularan COVID-19. Menyentuh mengenai Unifor, Datuk Ahmad Douglas turut memaklumkan unit tersebut mempunyai dua program baharu tahun ini termasuk peruntukan RM15 juta bagi sekolah mubaligh dan RM5 juta untuk membantu gereja, kuil dan tokong dalam kos pentadbiran serta operasinya.
Selain perkongsian idea dan penglibatan bersama di antara guru serta pelajar, kaedah inovatif juga penting untuk menarik minat dan memupuk semangat pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris. Itu antara kaedah yang diguna pakai oleh Tesi Rijem yang merupakan seorang guru di Sekolah Kebangsaan SK Sungai Buloh Selangau dan baru-baru ini memenangi anugerah Guru Global. Tesi Rijem antara 8 orang guru di Malaysia dan guru pertama di negeri ini yang memenangi anugerah Guru Global pada tahun ini. Di dalam kelas, saya mengamalkan sharing otonomi. Maksudnya mereka boleh memilih cara mereka nak belajar. Sekiranya mereka nak buat projek, saya akan sediakan bahan pengajaran berasaskan projek. Sekiranya mereka ingin buat persembahan, saya akan gunakan silibus tersebut ataupun bahan-bahan tersebut untuk mereka buat persembahan. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui pemberita RTM di SK Sungai Buloh Selangau. Menurut beliau, kaedah pembelajaran yang berasaskan bahan sebenar dapat menarik minat pelajar dalam menguasai bahasa Inggeris. Beliau berharap penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar, khususnya di luar bandar, dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa dan berharap akses internet di kawasan terbabit juga bertambah baik. Anugerah Guru Global merupakan inisiatif AKS Education Awards bagi mengiktiraf kecemerlangan guru daripada semua wilayah dan komuniti dunia yang memberi impak serta inspirasi. Jabatan Hal Ehwal Veteran JEV meminta Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM supaya mengenal pasti bekas Iban Trackers dan Sarawak Rangers. Pengarahnya Major Pahut Joel memberitahu usaha ini amat penting bagi memastikan tiada bekas tentera tercicir untuk dikurniakan pingat serta faedah yang disediakan oleh kerajaan. Bercakap pada sidang media di Kuching, Major Pahut Joel menyeru kerjasama daripada 22 buah cawangan PVATM seluruh negeri untuk membantu mengesan bekas warga ATM. Terpulang kepada cawangan itu masing-masing. Kalaulah dia tahu ahli dalam cawangan itu ada yang Iban Tracker dan Sarawak Ranger ni, dia kena majukan kepada kita untuk disokong terima pingat dan sebagainya. Sidang media sama, Pegawai Tugas Khas Kementerian Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Sarawak yang juga bekas Panglima Medan Timur Lieutenant General Besara Datuk Steven Mundau berkata, selain sukar dihubungi, masalah kelemahan sistem pangkalan data untuk menyimpan maklumat golongan veteran ATM menyebabkan mereka susah menerima pingat. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Veteran Corps Ranger Lieutenant Colonel Bersara Muhammad Melintang Abdullah memberitahu JHEV Sarawak telah menunjukkan banyak peningkatan sekaligus menjadikan Sarawak antara negeri yang terbaik mentadbir urus warga veteran setakat ini. Ketua Kaum Tuai Rumah dan Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK harus mempersiapkan diri dengan tadbir urus kampung serta rumah panjang yang lebih sistematik dan teratur. Menurut penghulu kawasan Samalaju, Man Imba, menerusi Persatuan Tuai Rumah kawasan Samalaju, perkara tersebut sudah menjadi amalan setiap pentadbiran rumah panjang dan kampung. Semua cara-cara kita berurusan termasuk minit-minit mesyuarat kita dan akaun JKK kita supaya ia selaras dan sama dan supaya apa saja nanti ada keperluan kerjaan sekiranya contoh audit datang semua itu adalah seragam. Pada majlis sama, seramai 31 orang tuai rumah menerima sijil pelantikan yang disampaikan oleh Residen Bahagian Bintulu Datuk Jake Aman Luat. Datuk Jake Aman semasa berucap turut berharap tuai rumah dan ketua kaum terus bekerjasama dengan kerajaan bagi memastikan segala usaha untuk memajukan kawasan mereka dapat dicapai. Selain itu, beliau juga menyarankan agar setiap rumah panjang dapat menyediakan bilik serbaguna untuk keperluan JKKK selain dapat dijadikan sebagai pusat pendidikan anak-anak rumah panjang khususnya semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dilakukan. Kalau ada internet line
Di situlah kita lebih senang bincang, belajar online dan sebagainya. Memanglah kalau sudah dihaskan bilik khas untuk perbincangan, untuk memusyarat dan sebagainya, memang bagus. Kira ada senang hati lah tengok ada semua tuan rumah ada sijil, mesti mau kerja tolong. Turut hadir pada majlis berkenaan ialah penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri Samalaju, Datuk Majang Renggi. Sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kembali bersama Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih, Fi.